Salam sejahtera, selamat pagi ya. Hari ini saya bersama-sama dengan Yang Berhormat Pasir Gudang, Yang Berhormat Klang, Yang Berhormat PJ dan dengan Yang Berhormat Lembah Pantai. Hendak adakan satu sidang media sebagai solidariti untuk menyokong kawan-kawan kita dari JPKK, Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan. Saya Chan Lee Kang, saya Ahli Parlimen Tanjung Malim. Dan hari ini saya ingin mewakililah kawan-kawan kita untuk menyatakan sokongan kita terhadap 3 tuntutan yang diutarakan oleh Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan. Yang pertama iaitu penyerapan semula pekerja kontrak di premis kerajaan, termasuk sekolah, termasuk hospital dan lain-lain. Yang kedua, hapuskan kronism dan orang tengah kontraktor. Yang ketiga, kurangkan red tape dan tingkatkan kecekapan dalam pentadbiran. Saya nak huraikan sedikit sebab selama ini kita selalu diberi maklumat bahawa penswastaan adalah satu usaha yang baik untuk menjimat duit untuk kerajaan, tetapi saya bagi satu contoh dan ini adalah research yang dibuat oleh JPKK. Yang pertama, pada tahun 2019, kerajaan membayar 1.5 bilion ringgit kepada kontraktor keselamatan untuk semua sekolah di dalam Malaysia. Tetapi kontraktor ini hanya membayar 1 bilion ringgit, lebih kurang 1 bilion ringgit kepada pekerja-pekerja, 40,000 pekerja. Dan dengan tidak buat apa, kontrak ini sudah ambil dalam lebih kurang 500 juta ringgit. Kalau kerajaan menyerap balik pekerja-pekerja kontrak ini, kerajaan bolehlah jimat 500 juta ringgit. Mungkin kita dari 500 juta ini kita boleh gunakan sedikit untuk pentadbiran, pengurusan, tetapi boleh memberikan jaminan supaya agar pekerja kita boleh dapat hak yang lebih baik, seperti KWSP, EIS dan lain-lain. Sebab sekarang mereka selalu menghadapi masalah di mana ada kontraktor yang enggan membayar KWSP ataupun enggan membayar gaji yang mencukupi ataupun sama dengan gaji minima. Sekarang mereka ada banyak masalah. Maka kami dengan ini menyeru kepada kerajaan supaya menyerap balik pekerja-pekerja kontrak ini ke dalam sistem kerajaan. Dan bukan sahaja pegawai keselamatan di hospital dan sekolah, tetapi juga pekerja-pekerja pembersihan di hospital. Mereka adalah frontliner dan jasa mereka, usaha mereka haruslah dihargai oleh kerajaan. Saya rasa itu saja dari saya dan saya serahkan pada YB Maria. Terima kasih. Saya sokong tentang memorandum ini dan saya harap ya memorandum ini akan dihantar kepada 2 kementerian, YB Datuk Seri Dr. Atman bin Naba, Menteri Kesihatan, dan juga YB Dr. Muhammad Razzi, Menteri Pendidikan Malaysia. Dan saya harap ya mereka akan mengambil tindakan yang adil dan saksama kerana selalunya pekerja daripada kontrak dan juga daripada sektor informal, hak mereka diabaikan ya, dan mereka tidak ada sama hak seperti keselamatan skim yang ada untuk pekerja biasa. So I hope that this will be rectified. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semua. Saya datang di sini untuk menyokong tindakan jaringan pekerja kontrak kerajaan bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Dan kalau kita meninjau masalah yang hadapi oleh rakyat sekarang, kumpulan informal ataupun pekerja informal merupakan satu sektor yang is most vulnerable at this time. Lebih kurang 40% daripada pekerja Malaysia adalah pekerja informal.
So jaringan ini sebenarnya adalah mewakili satu golongan kecil daripada golongan informal yang begitu besar. So kalau kita katakan kita ada lebih kurang 14 juta pekerja dan 40% kita dapati 6.5 million pekerja adalah pekerja informal. So ini jelas menunjukkan bahawa satu daripada kumpulan yang ditindas oleh pekerja, oleh majikan adalah informal. Apa maksud informal? Maksud informal ialah mereka hanya dibayar kalau mereka pergi ke kerja pagi, mereka dibayar petang. Kalau ada ataupun selepas 1 minggu mereka akan dibayar. Mereka tidak ada EPF, tidak ada apa-apa jenis social security yang diberikan kepada pekerja-pekerja di formal sector. So mereka tidak ada SOCSO. Kalau mereka di semasa mereka kerja, mereka ada kemalangan. Itu pun mereka terpaksa tanggung sendiri. So kalau mereka diserapkan dalam sistem kerajaan, maka mereka akan diberikan semua social security yang diberikan kepada pekerja-pekerja lain. So therefore, one of the biggest contribution that we have to do is to support them to be absorbed into the government system, masuk ke sistem kerajaan, diterapkan ke kerajaan supaya mereka mendapat at least the gaji minima. At least get the gaji minima dan juga mendapat all the other support that the government sector gets. And this is not hundreds of thousands or millions of workers. At the most will be 5,000, 6,000 workers or maybe even 10,000 workers, which is something the government can do. And especially at this time when the informal sector is the most vulnerable sector, I think the government actually can do something about this to accept them as part of the government services. I'll stop at that. Thank you very much. Saya dalam isu ini berminat sebab sewaktu perbahasan di peringkat dasar dan juga peringkat jawatankuasa, saya dah bangkitkan berkenaan dengan pekerja pembersihan di hospital-hospital kerajaan yang tidak ditakrifkan sebagai frontliners ataupun petugas barisan hadapan. Saya telah mohon kepada Menteri Keuangan dan juga Menteri Tugas-Tugas Khas untuk mentakrifkan petugas pembersihan, cleaners hospital, kerajaan khususnya, ya, sebagai sebahagian daripada frontliners dalam senarai NADMA. Namun setakat hari ini saya belum mendapat maklum balas tentang usaha ini. Jadi saya telah meluangkan masa bertemu dengan pihak jaringan pekerja kontrak kerajaan dan apa yang mereka ceritakan pada saya, termasuk hasil kajian mereka, bagi saya sepatutnya dibawa ke perhatian bukan sahaja ahli-ahli parlimen tetapi juga jawatankuasa kira-kira wang negara, the Public Accounts Committee, PAC. Jadi sebelum datang ke sini, saya telah memaklumkan kepada pengurusi PAC bahawa mungkin perkara ini perlu diberi pertimbangan untuk diteliti, diperhalusi oleh pihak PAC, memandangkan ia melibatkan satu jumlah yang besar seperti yang Berhormat Tajul Malim sebutkan tadi, angka berbilion ringgit. Kita difahamkan jumlah pekerja mungkin dalam sekitar 100,000 untuk sektor keselamatan sekolah dan juga petugas pembersihan. Maka ia bukan jumlah yang kecil dan saya harap rakan-rakan ahli parlimen akan membantu untuk meneliti perkara ini, memperhalusi serta memberi maklum balas kepada satu dasar yang telah dilaksanakan, saya difahamkan sejak pertengahan era 90-an sehingga ke hari ini. Niat kami adalah untuk memastikan nasib dan kebajikan pekerja terbela dan masa yang sama wang ringgit rakyat dibelanjakan dengan sepatutnya, secara berhemah dan secara efisien. Sekiranya melalui siasatan oleh pihak PAC, pihak jawatankuasa kira-kira wang negara, maka kita dapat mengadakan sedikit penjimatan serta memberikan jaringan kebajikan yang lebih baik kepada pekerja-pekerja ini. Ini adalah baik untuk rakyat Malaysia. Saya difahamkan daripada jumlah petugas pembersihan dan juga sektor keselamatan yang menjaga sekolah dan juga hospital-hospital kerajaan, lebih kurang 80% adalah rakyat Malaysia. Jadi
Ini melibatkan warga negara kita juga, dan saya pohon rakan-rakan dalam jawatan kuasa kira-kira wang negara untuk memberi penelitian tentang perkara ini. Terima kasih. Saya ingin menambah sedikit saja. Kementerian ada 150,000 pekerja-pekerja kontrak ini. Cleaner, pembersih, pegawai jaga dan tukang kebun. 150,000 dan 100,000. Di sekolah-sekolah ada 150,000. Jadi sekolah dengan hospital ini ada 250,000. Kumpulan ini semua tergolong dalam B40, golongan bawahan ini. Jadi saya nak menjelaskan bahawa pada 10 Disember yang lepas, Hari Hak Asasi Sedunia, dan bulan Disember ini ialah bulan hak asasi sedunia, dan besok kita akan bahaskan laporan Suhakam Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Jadi kami menganggap masalah pekerja-pekerja kontrak ini yang ramai ini, lebih kurang suku juta orang ini perlu dibela. Kembalikan mereka kepada jawatan tetap. Apa bezanya sekarang? Telah disebut oleh rakan-rakan tadi, gaji mereka rendah, EPF tak dibayar kadang-kadang, perkeso, sokso dinafikan. Tetapi kita lihat, saya ingin menambah apa yang YB Lembah Pantai sebut tadi, iaitu kita mahu diiktiraf pekerja-pekerja kontrak di sekolah dan di hospital ini seperti cleaner, pegawai keselamatan itu sebagai front line, kembalikan dia kepada kedudukan sebagai pegawai pekerja-pekerja kerajaan, kerana mereka memang frontliner. Saya bagi satu contoh. Kalau di hospital, sebelum doktor dan jururawat berjumpa pesakit atau mereka yang ada lakukan swab test dan sebagainya, maknanya pekerja-pekerja cleaner inilah yang akan menjalankan kerja. Barang-barang, pakaian-pakaian yang telah dibimbangi, dijangkiti oleh virus itu, alat-alat yang digunakan akan dibuang di dalam tempat tong-tong itu yang warna kuning itu. Semuanya nanti akan dikutip, akan diuruskan oleh cleaner-cleaner ini. Jadi kami sedih, pekerja cleaner yang kontrak ini tidak diiktiraf sebagai frontliner. Kita hormatilah, betul, yang doktor itu, jururawat itu frontliner. Tetapi cleaner ini tidak diiktiraf kerana dia kontrak, pekerja kontrak, dia tidak dapat ganjaran allowance khas RM600 semasa rangsangan. Dalam bajet 2021 ini one off 300 dia tak dapat sebab dia ialah pekerja kontrak. Jadi itulah saya nak menambah apa yang pandangan kawan-kawan. Jadi mohon pihak kawan-kawan daripada media highlightkan ini kepada rakyat kita golongan B40 ini. Kalau kerajaan nak bantu rakyat yang miskin ini, inilah satu daripada caranya. Terima kasih. Okey, sebelum kita buka, saya nak nyatakan sesuatu dari hari pertama sehingga hari ini. Bajet kita asyik bangkitkan, kita nak bantu B40. Orang-orang yang kita sebut ini, pekerja kontrak ini, mereka bukan sahaja B40, malah saya rasa mungkin B20. So kerajaan adalah kewajipan ataupun tanggungjawab untuk menolong, membantu mereka. Itu adalah seruan kita kepada kerajaan, dan harap kerajaan boleh menyerap mereka ke dalam
sistem kerajaan. Dan dengan itu saya nak buka kepada Q&A kalau ada. Any question? Cleaners, according to their research, there are about 100,000 hospital cleaners. Hospital cleaners. Security, for 10,000 schools in Malaysia, there are about 40,000. Yeah, 41,000 about. We can pass you a copy of The research, yeah. They have a detailed research done by JPKK. We do a different PC on that, is it? It's a different issue. Yeah, we talk to you separately. Any other issue on JPKK? Ada tak soalan? Kalau tak ada, terima kasih. Thank you.